لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan yang sihat dan bertenaga. Dalam pengajian kita pada hari ini, insya-Allah seperti biasa dalam permulaan My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan ini, saya akan bacakan satu hadis buat panduan diri kita, insya-Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah berdoa dalam hadis yang menyebutkan Allahumma barik ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, iaitu Rasulullah berdoa, wahai Tuhanku, berkatilah umat aku pada awal paginya. Kalau tuan-tuan perhatikan, kadang-kadang kita ni pagi hari lepas subuh kita tidur dan kita tak melakukan sesuatu perkara yang produktif. Sedangkan Rasulullah SAW menggalakkan kita bergerak pada awal pagi hari, dan Rasulullah mendoakan keberkatan buat mereka yang berdoa bekerja ataupun keluar berusaha di awal hari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati kita semua. Begitulah juga dengan kita hendaklah bersiap sedia daripada pagi lagi untuk membuat sesuatu perkara yang berfaedah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan berkati kita, insya-Allah. Baik, seperti biasa dengan saya Ustaz Husaini. Sihat Ustaz Husaini? Alhamdulillah. Doktor sihat Alhamdulillah. Sedap Ustaz Husaini baca zikir tadi Alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala serta kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah maknanya baca zikir yang Ustaz Husaini bacakan tadi. Baik. Seperti biasa kita akan masuk kepada perbincangan mengenai ayat-ayat Al-Quran dan apa hadis yang menghuraikan, mensyarahkan tentang hadis tersebut. Kalau ayat tersebut, kalau sebelum ini perbincangan kita pernah menyentuh tentang banyak perkara nazar, sikap orang Yahudi dan sebagainya, maka pada hari ini kita akan masuk sikit isu ataupun perkara berkaitan tentang sejarah Nabi yang terdahulu. Kalau sebelum ni kita pernah menyentuh tentang isteri kepada Imran yang disebutkan dalam surah Ali Imran ni, maka hari ini kita akan sentuh sikit tentang Nabi Zakaria dan Maryam. Sebelum kita bincangkan mengenai hadis ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan tentang perkara ini, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan daripada Ustaz Husaini kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jom kita lihat halaman yang ke-55 surah Al-Imran, ayat yang ke-38 dan 39. Kita melihat apakah cerita yang ingin disampaikan di sebalik ayat yang Allah turunkan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya-Allah, bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini tadi memang menyentuh jiwa kita. Pada hakikatnya tuan-tuan puan-puan perhatikan bagaimana ayat ini menceritakan tentang Nabi Zakaria yang sebelum tu dia menziarahi tempat beribadahnya Maryam. Dan dia dapati tempat beribadah Maryam ni ada buah-buahan yang tidak ada sebelum itu. Maknanya kalau buah-buahan musim panas, kalau pada waktu tersebut musim panas, ada buah-buahan musim sejuk pula dekat situ. Jadi dia berasa hairan, dan di sinilah dia kata hunalika da'a Zakaria, Nabi Zakaria pun berdoa agar dikurniakan zuriat yang baik. Baik, mengenai tentang sikap Nabi Zakaria yang memantau perlakuan ataupun ibadah Maryam ini, ada satu hadis yang menarik mengenai tentang perkara ini. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan hadis yang kita telah sediakan dalam slide, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas sendiri. An Abdullah bin Ani bin Abbas qala bittu 'inda khalati Maimunata فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال أصلى الغلام فقالوا نعم. Daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, aku pernah bermalam di rumah ibu saudaraku iaitu Maimunah. Lalu Rasulullah datang setelah waktu petang. Lalu baginda bersabda, adakah anak ini sudah salat? Mereka menjawab, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Perhatikan hadis ini menarik. Dia seakan-akan mirip dengan apa ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi, iaitu Nabi Zakaria memantau apa yang dilakukan oleh Maryam ketika dia sedang beribadah ataupun sesudah dia beribadah. Maka itulah juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Apabila Rasulullah masuk ke rumah Maimunah, Sayyidatina Maimunah, dia perhatikan ada seorang budak iaitu sepupu dia iaitu Abdullah bin Abbas. Lalu dia tanya kepada orang yang berada dalam rumah tu tadi, asallal ghulam, budak ni dah solat ke belum? Maknanya itu yang dia tanya dahulu mengenai perkara yang paling utama yang ditekankan bagi seorang anak tu tadi. Jadi perbincangan selanjutnya akan diteruskan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita sekali lagi dalam perbincangan mengenai Zakaria memantau anaknya Maryam mengenai ibadah. Dan kita telah pun mendengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Ibnu Abbas ketika itu bertanyakan adakah sudah solat ataupun belum. Makna kata apa? Kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan tentang solat terlebih dahulu. Dan kita mendengar tadi hadis yang dibacakan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi, kita mendengar perawinya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ibnu Abbas, merupakan sepupu Nabi sendiri ya, betul ya. Betul. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat balik, kita pernah bercerita tentang tokoh perawi tersebut iaitu Abdullah Ibnu Abbas, yang di mana beliau adalah seorang yang faqih ilmu agama. Mana kata ketika mana kelahiran Sayyidina Ibnu Abbas ini dibacakan satu doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk Ibnu Abbas. Apakah doa tersebut? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ulang sama-sama dengan saya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau bagilah kefakihan kepada Ibnu Abbas ini tentang ilmu agama, dan ajarkannya tentang takwil, doktor. Masya-Allah, masya-Allah. Boleh ke doktor? Boleh. Hebat Ustaz ini kita huraikan tentang tokoh perawi kita. Baik. Mari sama-sama tuan-tuan puan-puan kita perhatikan siapakah tokoh perawi kita pada hari ini dalam slide yang telah kita sediakan, iaitu beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau pernah mendapat pendidikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang membonceng bersama dengan Rasulullah. Ini nak menggambarkan bagaimana pendidikan dengan anak sebenarnya secara casual lebih mudah dapat. Waktu tengah makan cakap dengan anak, waktu tengah main cakap dengan anak. Kalau buat secara formal dalam kelas takut tahu apa nak ingat. Macam tu Dan beliau juga pernah beliau mendengar hadis yang ketika membonceng dengan Rasulullah ni adalah tentang hadis ihfazillah yahfazka.
Rasulullah kata kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau engkau jaga hak Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga engkau. Allah Ta'ala akan jaga kamu. Niscaya Allah Ta'ala akan jaga kamu. Perhatikan perlakuan ataupun tindakan Rasulullah ini. Yang pertama, dia menyampaikan perkara yang baik dalam setiap keadaan. Yang dia menyampaikan perkara yang baik ni, tengok waktu dia tengah menunggang pun dia boleh sampaikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Dia nasihatkan kepada Abdullah bin Abbas ketika, maknanya kalau sekarang menunggang ni macam naik motor pun ya juga. Mendengar naik motor tapi tak berapa dengar. Kalau tengah bawa naik motor tak berapa dengar. Kalau mungkin tengah drive. Tengah drive kita sembang-sembang dengan anak kita, kita cakap perkara yang baik. Barangkali dalam keadaan yang casual macam ni lebih dia mudah ingat. Berbanding dengan kalau dia kena lecture depan ayah dia. Ayah dia lecture dia, mungkin dia tak berapa ingat. Ini adalah antara pengajaran yang menarik juga yang kita belajar daripada kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Baik, kita masuk kepada hadis perbincangan kita mengenai tentang ayah itu dia memantau ibadah anak. Kalau kita tengok tadi, Sayyidatina Maryam dipantau oleh ayah dia ataupun ayah saudara dia ataupun ayah dia, yang mana menceritakan tentang bagaimana Nabi Zakaria ni menjaga Sayyidatina Maryam ni dengan pantauan yang betul-betul. Sekalipun kalau tuan-tuan perhatikan, Sayyidatina Maryam di dalam mihrab dia melakukan ibadah, tetapi Nabi Zakaria masih lagi pantau. Dia tanya, anna laki hadha. Bila dia datang kepada Sayyidatina Maryam, dia tengok ada makanan. Yang makanan tidak ada pada musim tersebut. Maknanya kalau musim ni musim durian katakan. Mana dapat durian ni katakan macam tu. Kalau pada zaman tu, maknanya para mufassir kata makanan yang ada tu pada mihrab Sayyidatina Maryam adalah makanan yang tidak ada pada musim tersebut. Lalu Nabi Zakaria rasa heran. Nabi Zakaria tanya, mana kau dapat ni? Lalu dia kata, huwa min indillah. Ianya adalah di sisi Allah Ta'ala. Perhatikan, kalau anak kita, maknanya kalau kita tengok anak kita tengah buat sesuatu, mungkin kita akan ragu-ragu. Macam tu juga Nabi Zakaria, perhatikan kat sini, walaupun di mihrab dia, di tempat ibadah dia, bila ada timbul satu perkara yang meragukan, ayah kena pantau anak tersebut. Maknanya dia pantau kat situ tadi. Begitulah juga dengan apa yang berlaku kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bila Rasulullah datang ke rumah Maimunah, Sayyidatina Maimunah, dia tengok ada seorang budak kecil. Soalan pertama yang dia tanya adalah, asallal gulam, apakah budak ni dah solat ke belum? Biasa kalau anak kita balik, kita tanya dia, kerja rumah dah siap belum? Katakan macam tu. Tidak, perkara pertama Nabi tanya, dah solat ke belum? Dah solat ke belum? Saya rasa yang ni tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, kita boleh amalkan. Betul. Maknanya kita boleh praktikkan. Jumpa aja anak kita, biar dia teringat, dia tengok muka kita aja, dia teringat, aku dah solat ke belum? Katakan macam tu. Aku dah solat ke belum? Bahkan kalau tuan-tuan ingat dalam Musannaf Abdul Razak, saya tak pasti saya pernah sebutkan ke tak, ada seorang sahabat Nabi yang pernah menyertai perang Badar. Dia bila anak dia pulang ke rumahnya, dia tanya kepada anak dia, adraktas salah ma'ana. Dia tanya kepada anaknya, kau tadi sempat tak solat dengan kami? Bukan tanya dah solat ke belum, kau sempat tak solat berjemaah dengan kami? Saya rasa doktor dah pernah sebut. Kalau Ustaz ini ingat tu betul lah. Dia tanya, dah sempat solat dengan kami ke belum? Lalu anak dia cakap, sempat solat. Lalu ayah dia tanya, adraktat takbiratal ula, apakah kau sempat takbir yang pertama dengan kami? Anak dia cakap tak dapat. Mana perhatikan, para sahabat dulu dididik dengan oleh Rasulullah dengan mengutamakan solat. Dia besarkan anak dia dengan solat, dia utamakan solat buat anak-anak dia. Inilah peranan ayah dalam memantau apa yang dilakukan oleh seorang anak, kerana kesan yang dilakukan oleh ayah itu akan memberikan kesan yang mendalam pada seorang anak itu sendiri, akan dia sentiasa ingat tentang solat dia itu sendiri. Baik, perbincangan yang selanjut mengenai tentang perkara ini akan diteruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis bagaimana ayah perlu memantau ibadah anak ataupun perlu memantau apa yang dilakukan oleh anak. Kalau tadi kita tengok Nabi Zakaria pantau apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Maryam, begitu juga dengan Rasulullah memantau ataupun memerhatikan apakah Sayyidina Abdullah bin Abbas telah solat. Kalau dalam isu semasa hari ini, kita tengok peranan ayah, Ustaz Usaini, macam mana Ustaz Usaini rasa dalam keadaan hari ini? Adakah ayah cukup dah pantau anak dia ataupun ayah sibuk main telefon ke atau macam mana? Dia sebenarnya kita bukan melihat dari ayah ataupun sesiapa. Apa-apa yang atas daripada anak-anak, ayah ataupun mak itu adalah ketua keluarga. Dan perilaku mak ayah ni sebenarnya menjadi
tunjang untuk anak-anak sama ada nak ikut ataupun tidak. Dan perkara begitu sebenarnya kalau kita tengok zaman sekarang ni memang begitulah. Memang ramai dengan kita dengan dunia teknologi yang macam-macam ni, ya. Kata patutnya ada family time bersama anak-anak. Family time, ada family time betul. Doktor dah family time dah. Ada saya. Jadi tapi benda-benda begitu yang kadang-kadang disisirkanlah oleh ketua keluarga dan sebagainya dan perlu dielakkan. Betul. Saya kira sebenarnya Ustaz ini peranan ayah ni sebenarnya sangat besar. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam Quran, kebanyakan dialog adalah antara ayah dengan anak. Kalau kita perhatikan kat rumah ni, kadang-kadang ayah tak cakap sangat. Ayah dia cakap, macam tu je. Maknanya mak yang banyak cakap, ayah dia kata, dengar apa mak kau cakap. Macam tu je, apa yang cukup. Tapi Doktor, tu bawa banyak maksud tau. Memanglah maknanya maksud dia sangat luas lah. Maknanya memberikan ancaman pun dia juga tu. Baik, kalau kita perhatikan dalam hadis ni, pengajaran dia adalah bagaimana ayah tu berperanan. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada satu ayat yang Allah Ta'ala menyebut tentang wakana abuhuma salihah, iaitu Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Al-Kahfi tentang ayah yang salih ini. Allah Ta'ala memelihara harta mereka sehingga sempat harta tu sampai kepada anak mereka. Ketika menghuraikan ayat ni, yang saya suka adalah kata-kata Al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir kata, wa fil ayah isyarah ila irsyadil aba' alladhi yakhshawna tarka dhuratun da'af bittaqwa fi sa'iri syu'nihim, iaitu dia kata ini ayat yang menceritakan tentang wa kana abuhuma salihah, kerana ayahnya saleh tadi Allah Taala menjaga zuriatnya, termasuklah menjaga harta buat zuriat mereka tu tadi. Akhirnya disebabkan kerana ayahnya saleh menjaga hak-hak yang diberikan oleh Allah, maka Allah Taala memelihara keturunan mereka ataupun menjaga anak-anak mereka. Bila mana baca ayat ni, seorang tabi'in nama dia Sa'id bin Musayyib. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama ni, Sa'id bin Musayyib, bila dia baca ayat ni dia kata, aku nak jadi orang soleh lah. Aku nak jadi orang soleh, aku nak jadi ayah yang soleh. Mudah-mudahan Allah Taala menjaga anak aku. Ayat ni yang disebutkan, dia kata la azidanna fi salati min ajlika raja'an an uhfiza fika. Dia kata aku akan menambah lagi salat aku, menjaga ibadah aku, mudah-mudahan Allah Taala memelihara engkau. Tengok, ayah tu kalau dia berperanan penting, dia jaga diri dia jadi soleh, anak dia Allah Taala akan pelihara. Begitu juga peranan ayah tu sendiri kena memelihara, memantau anak dia, jangan dibiarkan begitu saja banyak main dengan telefon dan sebagainya, ataupun banyak melakukan perkara yang tidak baik, sehingga menyebabkan peranan ayah tu sendiri tidak dilakukan dengan baik, dan akhirnya kita tak boleh nak salahkan anak juga kerana kita barangkali tidak betul-betul melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, mari sama-sama kita perhatikan resolusi pengajaran yang boleh kita amalkan di rumah nanti, iaitu resolusi yang pertama, seorang ayah hendaklah memantau perkembangan anak mereka. Yang kedua, mendidik anak-anak agar mengutamakan urusan solat. Yang ni yang utama yang mesti kita lakukan, tanya anak kita dah lakukan solat ke belum. Dan yang ketiga, mendidik anak-anak melalui pelbagai situasi santai maupun dalam keadaan yang serius. Yang santai itu tadi bagaimana Rasulullah mendidik Abdullah bin Abbas ketika sedang menunggang, membonceng bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Agak ringkas sebenarnya, masa agak padat. Betul. Kita nak kena compactkan semua isi kandung kita. Tajuk luasnya Doktor. Tajuk luas betul lah. Mari sama-sama tuan-tuan, saya menyuruh agar bersama menyumbang kepada tabung Gerakan Al-Quran. Tabung yang digunakan untuk merancangkan, memperbanyakkan lagi program pengajian Al-Quran dan hadis kita. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan agar sentiasa diberkati oleh Allah. Seperti biasa, saya menjemput Ustaz Usaini untuk memimpin bacaan doa agar majlis kita diberkati oleh Allah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang melihat ini adalah ayah kepada seseorang, ayah kepada anak dan sebagainya, ketua keluarga. Kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk memimpin keluarga kita, insya-Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang saleh dan salihah kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jika kami adalah ayah ya Allah, ketua keluarga yang memainkan peranan ya Allah, jadikanlah peranan ini membawa kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, jika kami adalah ibu-ibu yang mendidik anak-anak kami ya Allah, didiklah anak-anak kami ini hingga berjaya ya Allah. Amin. Dan dapat masuk ke dalam syurga-Mu sekali ya Allah. Amin. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Engkau campakkanlah ketiga-tiga itu di dalam keluarga kami ya Allah. Amin. Agar kami dapat melaksanakan segala amal ibadat-Mu ya Allah, khusyuk di dalam salat kami ya Allah. Amin. Tidak melaksanakan segala larangan yang Engkau telah tegah ya Allah. Amin. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.